Okay, so untuk tajuk 3 ni kita mula dengan soalan 8 dulu sebab soalan 1 sampai 7 dia tak ada apa. Hanya kalau salah biasanya masalah algebra awak ajalah ya. Okay. So soalan 8, satu syarikat telah mengadakan majlis sambutan hari raya di sebuah hotel. Majlis tersebut dihadirkan oleh kesemua kaki tangan syarikat itu bersama ahli keluarga masing-masing. Jumlah tetamu hadir ialah 100 orang. So di sini saya rasa di sini kita ada satu maklumat lah ya. Kita ada satu maklumat. Okey, iaitu ni ya. Jumlah tetamu yang hadir ialah 100 orang. Okey, lepas tu dengan keadaan bilangan tetamu lelaki adalah 2 kali bilangan tetamu perempuan. So sini ada satu lagi syarat. Okey. Dan bilangan kanak-kanak adalah lebih 50 berbanding dengan tetamu lelaki. So sini satu lagi, ada 3 lah. Okey. So kalau kamu tengok tetamu dia telah dibahagikan ikut lelaki, wanita dan kanak-kanak. So kita ada 3 inilah ya. Okey, lelaki, wanita, kanak-kanak. So nak pakai huruf apa sebenarnya sesuka hati awak ajalah. Tapi kita sebab kita biasa dengan SYZ, so cikgu akan galakkan kamu tulis SYZ ajalah daripada nak pakai ABC ke. Tapi kalau awak kata cikgu saya nak ABC boleh tak? Boleh Ataupun ada orang cikgu lelaki saya nak pakai L, wanita saya nak pakai W, kanak-kanak nak pakai K. Boleh. Hanya yang lelaki tu L itu pastikan awak pakailah L macam inilah. Jangan pakai L macam ini. Nanti awak tak boleh sendiri, tak boleh bezakan itu satu ke itu L So ikut Ilya punya. So ini jumlah tetamu, maksudnya hasil tanpa 3 ni lah. So S tanpa Y tanpa Z 400. So dapatlah persamaan pertama. Okey, kedua lelaki. So kalau ikut Ilya lelaki ialah X. 2 kali 2 darab bilangan wanita. Wanita Y. So X sama dengan 2Y. Direct translate aja S sama dengan 2Y. Okey. Kemudian bilangan kanak-kanak Z adalah 50 berbanding dengan tetamu lelaki. So kita akan melibatkan Z, lelaki ialah X, kemudian ada 50. So kalau kita baca ayat ini, kita nampak kanak-kanak lebih ramai lah. So sepatutnya Z sama dengan tetamu lelaki tambah 50. So betul lah 3 persamaan ini. Ada sesiapa nak tanya tak tentang 3 persamaan ini? Okey so lepas tu tinggal kerja itulah daripada 3 persamaan kita wujudkan secara anu ialah kita wujudkan dapat 2 persamaan hanya ada 2 anu. Tapi ikut soalan ini mungkin kalau kamu tengok sini ada SY, sini ada SZ. So biasanya inilah kita kena ubah. So cikgu tengok cara Ilya buat aja So Ilya ambil persamaan 3 dan tak payah buat perkara rumus. Dia pergi buat dia pergi pindahkan pun bolehlah sesuka hati dia lah. Ataupun sebenarnya awak boleh pakai saja persamaan 3, awak dapat Z nanti masuk ke dalam persamaan 1. Tapi Ilya pakai kaedah penghapusan okeylah. So dia move semua huruf di satu tempat. Nombor di satu tempat. So dia dapatlah persamaan 4 ini. Dan kemudian dia susun. Dia susun supaya sama dengan atas Dia susun sama dengan atas. Lepas itu dia buat tolak sebab dia tengok ini X dengan negatif X. Sebab bila X dengan negatif X tanda berbeza. So kalau kamu nak pakai kaedah penghapusan, awak pakai tolak lah. Itu bergantung kepada apa yang awak tengok Kalau tadi siapa yang tengok ialah ini. Ini pun sama kan? Z. Tapi 2 ini tanda sama. So kalau kamu nak buat ini, awak kena pakai tolak lah. Bergantung kepada apa yang kamu tengok So yang Ilya tengok punya ialah ini. Ini X, ini negatif X. Tanda berbeza, dia tolak. Sorry. Ilya memang tengok Z ini. Tanda, cikgu terbalik cakap. Tanda berbeza sepatutnya tambah. So Ilya tengok belakang ini Sorry, cikgu salah cakap. Dia tengok belakang ini. Z dengan Z, dia tolak lah. So itu yang sebabnya Z itu dihapuskan. So bila ini tolak 2S, Y, so dia dapat satu persamaan. Satu persamaan hanya ada SY. Dan kalau kamu tengok persamaan 2 pun ada SY. So
Okey. So apa yang Ilya buat, dia ambil persamaan 2 masuk ke dalam persamaan 4. So dapatlah satu persamaan hanya ada Y. Okey. Lepas tu ganti masuk ke dalam ini, dapat S. Ganti masuk ke dalam ini, dapatlah Z. Okey. Tapi Ilya ganti masuk ke dalam persamaan 1 pun boleh lah. Tapi cikgu galakkan kamu masuk ke dalam perkara rumus lah. Tapi okey. So dapat 3 jawapan ini. Hanya satu awak jangan lupa kalau soalan ini bercerita, cuba baca soalan. Soalan nak apa? Soalan nak bilangan tetamu lelaki, wanita dan kanak-kanak. So mesti tulis macam ini. Okey, tetamu lelaki berapa orang? Wanita berapa orang? Kanak-kanak berapa orang? Okey, mesti tulis ini baru dapat markah terakhir. Kamu jangan bagi jawapan X, Y, Z kepada cikgu saja. Boleh ya? So itu soalan 8, tak ada apa soalan biasa aja. Okey, kita pergi kepada soalan 9, Atika punya Okey, hasil tambah 3 nombor. So ada 3 nombor. Okey, sekali lagi Atika pakai X, Y, Z So dia kata nombor paling kecil X, nombor paling besar Y, nombor satu lagi Z. Sesuka hati awak lah. Okey, siapa yang ada nombor paling kecil, siapa yang nombor paling besar. So cikgu ikut Atika aja So hasil tambah 3 nombor. So kita tambahlah 3 nombor, betul? Okey, nombor terkecil. So ikut Atika nombor terkecil ialah X lah adalah separuh. Separuh maksudnya 1/2 lah. Okey, daripada nombor terbesar. Nombor terbesar Y. So kamu boleh tulis X sama dengan Y/2 pun boleh. Ataupun kalau nak tulis setengah Y pun boleh Sama saja maksudnya Okey. Boleh satu lagi. Sorry. Dan nombor yang satu lagi inilah Z adalah 75%. So untuk 75% kamu mesti tulis dalam nombor perpuluhan ataupun pecahan Jangan tulis ini kepada saya. Okey, kalau kamu tulis macam ini, dia tidak dianggap sebagai satu persamaan lagi. So kamu mesti tulis ini dalam nombor perpuluhan 0.75 pun boleh ataupun awak tulis dalam pecahan 75/100. Kalau nak ringkaskan 3/4 pun boleh. Jangan 75% saja. Boleh perpecahan, boleh nombor perpuluhan. Okey So apa yang Atika buat ini betul? Okay, sekarang dia tanya apakah 3 nombor tersebut. Maksudnya cikgu perlu tahu apakah nilai S, Y, Z lah. So Atika punya idea ialah dia masukkan persamaan 2 ke dalam persamaan 1 untuk hapuskan X. Okey. So itulah kerja dia. Dia masukkan. So kalau kamu tengok X sudah hilang. Lepas itu dia samakan pengebut. Okey, dia dapat satu persamaan ini. Okey. Lepas itu saya nak baca mana Baca sini ke Atika? Cikgu nak baca mana? Okey. So lepas itu you ambil persamaan 3 dan 4. Tapi kali ini awak nak hapuskan Z. Betul? Okey, awak ambil persamaan ini. Kemudian awak ambil persamaan 2. You hapuskan Z. Okey, cikgu nak cakap di sini Okey, tengok kerja dulu. So ini sama dengan 0, awak darab 2. Dapat 2Z, okey dapat ini. Lepas tu awak, okey awak dapat ini Okey. Kejap. Awak kata awak nak hapus Z, tapi sebenarnya awak hapus X kan? Kejap. Awak ambil 3 ni, ambil persamaan 3. Lepas tu awak pergi darab 2. Kemudian awak ambil persamaan, ini persamaan apa Kejap. Cikgu kecilkan sikit susah nak tengok. 2Z tambah 3Y. Okey, ini yang persamaan 4 tadi. Awak ambil ini. Okey, lepas tu you ambil okey. So sebenarnya bila awak buat ini bila awak sudah buat ini, buat pertama ini, Atika sudah berjaya dapat 2 persamaan yang hanya ada ada Y dan Z. Satu ialah ini yang paruh wujud punya, satu dia terus gunakan persamaan 3. Kalau kamu tengok 2 ini, dia sudah tak ada X. Dia sudah tak ada X. Kemudian gabung 2 ini,
karbon 3 dan 4 ini dia hapuskan Z. Betul lah, betul. So apa yang dia buat, dia pun pakai kaedah kanti kaedah hapus. Terpulang kepada kamu kanti pun boleh, hapus pun boleh So mula-mula apa yang you buat Okey, mula-mula you ambil persamaan 3, you darab 2. Okey, sebab nak bagi dua-dua 2Z Okey, boleh. So tanda sama awak tolak. So lepas tu awak kira dapat nilai Y. Okey, nilai Y kanti masuk ke dalam, sebenarnya senang kanti masuk ke dalam persamaan 3 ni lah. Kanti masuk persamaan 3, dapatlah Z. Kemudian kanti masuk ke dalam persamaan 2, dapatlah S. So betul lah, dapatlah 3 jawapan ini. Dan kita baca soalan Soalan tanya apakah 3 nombor itu. So boleh senarai macam Atika kata nombor terkecil 24, terbesar 48, yang satu lagi 36 pun boleh. Ataupun awak boleh cakap saja 3 nombor itu ialah 24, 48 dan 36 pun boleh. Sebab dia tak tanya kita siapa nombor mana satu paling besar, nombor mana paling kecil. So kita setakat sebut saja apakah 3 nombor itu mencukupi. 3 nombor itu ialah 24, 48, 36 mencukupi. Tapi macam ini pun boleh. Okey. So itulah untuk soalan 9. Kejap, hari ini sekejap aja. Cikgu stop record dulu.